Okey. Jadi apa yang dikatakan oleh YB Sanusi itu sememangnya benar, tuan-tuan. Tidak adalah yang tidak benar, melainkan benar belaka. Iaitu apa yang dikatakannya adalah persekutuan Malaysia ini tak ada wujud, tidak akan wujud tanpa ada konsen daripada kerajaan-kerajaan negeri. Kita semua sedia maklum dan sedia tahu, saya malam ni akan bercerita sikit tentang sejarah negara kita yang tidak yang panjang lah dia punya kisah dia, tetapi saya akan cuba menghuraikan sejarah negara kita dalam masa yang cukup pendek. Sebelum adanya kerajaan persekutuan, kerajaan-kerajaan negeri di negeri-negeri tanah Melayu wujud secara sendirian di bawah raja dan sultan kepada negeri masing-masing. Kalau kita lihat dari segi sejarah perlembagaan undang-undang tubuh kerajaan negeri, saya ada sesalinan perlembagaan negeri-negeri di Malaysia pada saya. Dekat sini menunjukkan bahawa Johor telah ada perlembagaannya sendiri sejak tahun 1895. Jadi Johor adalah negeri pertama di negeri-negeri tanah Melayu ini yang mempunyai perlembagaannya sendiri, perlembagaan dan undang-undang tubuh kerajaan negerinya sendiri. Johor pada tahun 1895, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak pada tahun 1948. Kemudian Perlis membuat perlembagaan undang-undang tubuh kerajaan negerinya pada tahun 1959 bersama-sama dengan negeri Selangor, dan Terengganu membuat undang-undang tubuhnya pada tahun 1950 yang dikemaskinikan. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu realiti yang kita kena faham, iaitu setiap negeri seperti mana yang dikatakan oleh Sanusi itu, setiap negeri dia menjalankan fungsi-fungsi pentadbiran dan pemerintahannya sendiri. Kalau di zaman British yang membantu Sultan untuk mentadbir negeri berkenaan. British memastikan bahawa hal ehwal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu tetap dijaga oleh baginda Sultan, tetapi hal ehwal pentadbiran semuanya dijalankan atas nasihat residen British. Jadi ini adalah realiti di dalam negara kita. Jadi apabila tahun 1948, ini dokumen dia tuan-tuan, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dokumen ini panjang dan secara pendeknya inilah dia dokumen mula-mula sekali yang diperkenalkan oleh British untuk menggabungkan pemerintahan kesemua negeri-negeri Tanah Melayu ini menjadi satu sistem federation yang mudah dikawal oleh British. Kalau misal kata ada 9 negeri-negeri Melayu dan 2 negeri-negeri selat, 3 negeri selat termasuk Singapura, British sukar untuk menjalankan, untuk menyeragamkan pentadbirannya sekiranya semua negeri-negeri bergerak secara berasingan, bersendirian dan mempunyai dasar dan polisi masing-masing. Jadi British ada masalah untuk mentadbir kalau misal kata sistem pentadbiran negeri-negeri terus berpecah antara satu sama lain, tidak seragam, tidak sama. Jadi sekarang ini tuan-tuan, British mencadangkan agar diwujudkan satu sistem federation of government. Dan kita dapat melihat mula-mula sekali British, seperti mana biasalah, British tahu yang berkuasa ke atas negeri-negeri ini adalah sultan dan raja. Maka mana-mana sultan yang boleh bekerjasama quote unquote bekerjasama, yang di luar quote unquote ni adalah mana-mana sultan yang tidak akur, tidak boleh dikawal oleh British,
British akan memastikan raja itu ditendang keluar daripada istana dan digantikan dengan raja lain yang boleh dikawal oleh British. Tuan-tuan boleh melihat sendiri sejarah Kesultanan negeri-negeri, ada banyaklah ceritanya yang terlalu panjang juga. Tapi senang cerita, ada sultan-sultan asal bagi negeri-negeri di tanah Melayu ini yang mati sebagai pemandu teksi, yang mati sebagai tukang sapu sampah, dibuang, dipinggirkan daripada istana. British contohnya, keturunan raja itu ada 5 bersaudara. Mungkin yang sulung tidak boleh dikawal oleh British, maka British menaikkan anak yang kedua ataupun yang ketiga sebagai sultan di negeri berkenaan. Panjang ceritanya, tuan-tuan boleh mengkaji sendiri. Jadi dekat sinilah yang dikatakan bahawa raja-raja kita ni pun bukan semuanya tulen daripada keturunan asal yang sepatutnya memegang tahta. Ini pun cerita yang panjang kalau nak dihuraikan. Tetapi dipendekkan cerita, untuk memudahkan ceritanya, ya inilah dia 9 raja-raja Melayu. Tetapi kalau kita mengkaji susul galur yang lebih mendalam, ada mungkin sebahagian sultan-sultan itu yang tidak sepatutnya naik tahta tetapi dia naik tahta.